Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Kami adalah daripada grup Chamber of Secrets akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Analisis Bilangan Pelajar dan Pensyarah Geologi di Universiti Awam di seluruh Malaysia. Bagi objektif analisis data, objektif pertama kami adalah menganalisis bilangan pelajar dan pensyarah geologi di Universiti Awam di Malaysia. Objektif kedua kami pula adalah mengkaji tahun pencen pensyarah untuk mengetahui peluang pekerjaan untuk menjadi pensyarah pada masa akan datang. Objektif ketiga kami, merangkap objektif terakhir kami, ialah mengkaji Universiti Awam yang pada menjadi pilihan pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam kursus geologi. Bagi sumber data pula, kami menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dicerap oleh penyelidik sendiri. Primer merupakan pemilik atau pengguna pertama bagi set data yang dicerap. Data ini diperolehi daripada kajian soal selidik yang dilakukan secara atas talian dengan menyebarkan Google Form kepada pensyarah geosains di Universiti seluruh Malaysia. Bagi kajian ini, kami telah mengumpul data pelajar yang terdiri daripada sarjana muda, sarjana, doktor falsafah dan pensyarah. Tujuan kami mengumpul data ini adalah untuk mengetahui jumlah pelajar dan pensyarah di Universiti Awam yang menawarkan program geosains di Malaysia. Dengan adanya data ini, objektif 1 dan 3 dapat dijawab. Di sini, kami juga mengumpul data pensyarah dengan menggunakan Google Form yang telah kami sediakan. Antara soalan yang telah ditanya di dalam Google Form yang disediakan adalah nama pensyarah, email, jantina, bidang kepakaran beliau dan tahun pencen. Soalan-soalan yang diberikan adalah untuk mengetahui kumulatif tahunan pencen pensyarah untuk menjawab objektif kedua, iaitu mengkaji tahun pencen pensyarah untuk mengetahui peluang pekerjaan untuk menjadi pensyarah pada masa akan datang. Dengan adanya data pencen pensyarah, pelajar dapat merangka jalan pekerjaan mereka. Jadi, berbalik kepada data pensyarah yang diberikan, data untuk UMS adalah lengkap. Manakala untuk Universiti Sains Malaysia pula, hanya 5 orang daripada 9 orang pensyarah geosains yang mengisi borang yang kami sediakan. Seterusnya, untuk Universiti Malaysia Kelantan pula, hanya 9 orang daripada 12 orang pensyarah UMK yang mengisi borang soal selidik yang kami sediakan. 2 orang daripadanya merupakan pensyarah kontrak dan seorang pensyarah merupakan pensyarah international dan menurut beliau tidak mempunyai tarikh pencen. Di Universiti Teknologi Petronas pula, hanya 5 orang daripada 19 orang pensyarah yang mengisi borang soal selidik yang kami berikan. Untuk data pencen, Universiti Malaya hanya 4 orang daripada 13 orang pensyarah geosains yang mengisi borang yang disediakan. Untuk data pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, data yang diberikan adalah tidak lengkap di mana hanya 8 orang daripada 15 orang pensyarah yang mengisi borang yang disediakan. Untuk Universiti Malaysia Terengganu pula, data yang diberikan adalah lengkap. Semua pensyarah program geosains di sini telah mengisi borang yang diberikan untuk membantu menjayakan kajian ini. Dengan adanya data pencen daripada Universiti Awam di seluruh Malaysia ini, ia dapat sedikit sebanyak membantu pelajar geosains untuk merangka laluan kerjaya mereka dalam menjadi pensyarah. Bagi metodologi analisis data, pertama, kami menggunakan analisis deskriptif berangka untuk mendapatkan statistik seperti mean, median dan juga sisihan piawai. Manakala, kedua, kami menggunakan analisis deskriptif bergraf untuk mempersembahkan kaedah visual asas seperti histogram, bar, carta bar dan juga carta pie. Bagi analisis deskriptif berangka pula, untuk objektif pertama, kami telah menggunakan jadual bagi membezakan antara setiap peringkat pendidikan, iaitu peringkat ijazah sarjana muda, peringkat ijazah sarjana dan juga peringkat doktor falsafah. Kami juga telah mengumpulkan kajian data mengenai jumlah pensyarah bagi setiap bidang geosains di setiap universiti.
Antara universiti yang telah kami kumpulkan data ialah Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Teknologi Petronas, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Kebangsaan Malaysia dan akhir sekali Universiti Malaysia Sabah. Bagi analisis deskriptif berangka untuk objektif kedua, kami ada mengumpulkan bilangan data-data pencen bagi setiap pensyarah di setiap universiti. Di sini, kita dapat melihat bahawa tahun tertinggi bilangan pensyarah pencen adalah pada tahun 2045 hingga 2049, iaitu seramai 21 orang. Bagi bilangan pensyarah yang paling sedikit pencen ialah pada tahun 2055 hingga 2059, iaitu sebanyak seorang. Bagi analisis deskriptif berangka untuk objektif ketiga, kami menggunakan jadual ini untuk mengambil kira peratusan pelajar bagi setiap tahap pendidikan, iaitu bagi setiap peringkat ijazah, sarjana muda, ijazah sarjana dan juga doktor falsafah. Jumlah peratusan yang kami perolehi ini adalah berdasarkan peratusan keseluruhan peratusan universiti yang kami telah jumlahkan. Bagi analisis deskriptif bergraf, objektif pertama, kami menganalisis bilangan pelajar dan pensyarah berkaitan dengan bidang geosains di Malaysia. Kaedah visual asas yang digunakan ialah carta laju berkelompok untuk mempersembahkan data yang bersesuaian. Bagi objektif kedua, kami menggunakan carta histogram. Hal ini kerana kami ingin mengambil kira kekerapan bagi setiap selang 5 tahun untuk tahun pencen pensyarah. Carta ini sesuai digunakan untuk meringkaskan data diskrit atau berterusan yang diukur pada skala selang kelas yang dipilih. Dan seterusnya, bagi objektif ketiga pula, kami menggunakan carta pie ini kerana carta pie ini sangat bersesuaian bagi membezakan peratusan pelajar universiti di mana yang paling ramai bilangan pelajar yang menuntut di setiap universiti tersebut. Setelah melakukan pembetulan pada graf, hasil analisis data berdasarkan objektif pertama iaitu menganalisis bilangan pelajar dan pensyarah geosains di universiti di Malaysia. Carta laju berkelompok menunjukkan hasil analisis bagi jumlah pelajar setiap tahap pendidikan dan pensyarah bagi setiap institusi. Bagi bilangan pelajar ijazah sarjana tertinggi, bilangannya ialah 203 pelajar di Universiti Malaysia Kelantan, diikuti dengan Universiti Kebangsaan Malaysia seramai 157 orang, diikuti oleh Universiti Teknologi Petronas iaitu 135 orang, diikuti oleh Universiti Malaya sebanyak 127 orang, diikuti oleh Universiti Malaysia Sabah iaitu 116 orang, diikuti oleh Universiti Sains Malaysia 100 orang dan bilangan pelajar yang paling rendah iaitu 92 orang di Universiti Malaysia Terengganu. Penuntut sarjana yang paling ramai ialah di Universiti Malaysia Terengganu iaitu seramai 20 orang, diikuti oleh Universiti Malaya iaitu 16 orang, diikuti oleh Universiti Malaysia Sabah iaitu 15 orang, diikuti oleh Universiti Malaysia Kelantan seramai 7 orang dan bilangan pelajar sarjana yang paling rendah iaitu 6 orang di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi Universiti Teknologi Petronas, bilangan pelajar sarjana tidak dinyatakan. Bagi penuntut doktor falsafah yang paling ramai adalah di Universiti Sains Malaysia iaitu 20 orang, diikuti oleh Universiti Malaya 18 orang, diikuti oleh Universiti Malaysia Sabah seramai 15 orang dan diikuti oleh Universiti Malaysia Kelantan iaitu 6 orang. Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Malaysia Terengganu mempunyai bilangan pelajar doktor falsafah yang sama iaitu 4 orang. Bilangan pelajar doktor falsafah untuk Universiti Teknologi Petronas tidak dinyatakan. Data bilangan pensyarah juga telah dikumpulkan bagi setiap institusi. Pensyarah geosains banyak ditempatkan di Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu seramai 16 orang. Bilangan pensyarah terendah ialah seramai 3 orang iaitu di Universiti Teknologi Petronas. Bilangan pensyarah untuk Universiti Sains Malaysia ialah 7 orang. Universiti Malaya iaitu 13 orang, Universiti Malaysia Terengganu 13 orang, Universiti Malaysia Kelantan ialah 12 orang dan Universiti Malaysia Sabah ialah 12 orang. Objektif pertama telah tercapai. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai graf untuk objektif yang kedua, iaitu histogram kaki tangan akademik geosains yang bersara mengikut tahun. Kami telah memilih histogram untuk menerangkan objektif kedua, iaitu mengkaji tahun pencen pensyarah untuk mengetahui peluang pekerjaan sebagai pensyarah pada masa akan datang. Kami telah membahagikan data bagi pemboleh ubah tahun pencen pensyarah kepada 8 selang kelas
di mana setiap selang kelas mewakili tempoh 5 tahun, iaitu dari tahun 2022-2024, 2025 sehingga 2029, 2030 sehingga 2034, 2035 sehingga 2039, 2040 sehingga 2044, 2045 sehingga 2049, 2050 sehingga 2054 dan akhir sekali 2055 sehingga 2059. Kekerapan carta histogram kami diwakili oleh bilangan pensyarah yang pencen pada tahun tersebut. Menurut carta histogram, tahun pencen pensyarah pada tahun 2045 sehingga 2049 mempunyai bilangan yang tertinggi, iaitu seramai 21 orang. Manakala tahun pencen pensyarah dari tahun 2055 sehingga 2059 pula menunjukkan bilangan paling rendah, iaitu seramai 1 orang sahaja. Apabila seseorang pensyarah pencen atau berhenti berkhidmat, terdapat kekosongan untuk jawatan yang sebelum ini disandang oleh pensyarah tersebut. Bermaksud terdapat peluang pekerjaan untuk mengisi jawatan tersebut. Oleh itu, tahun pencen pensyarah pada tahun 2045 sehingga 2049 yang mempunyai bilangan yang paling tinggi menunjukkan terdapat peluang pekerjaan yang tinggi sebagai pensyarah pada waktu tersebut. Manakala pada tahun 2055 sehingga 2059 pula yang mempunyai bilangan pensyarah pencen yang paling sedikit menunjukkan peluang pekerjaan sebagai seorang pensyarah pada tahun tersebut adalah paling sedikit. Kali ini menunjukkan objektif kedua kami tercapai, iaitu untuk mengkaji tahun pencen pensyarah untuk mengetahui peluang pekerjaan sebagai seorang pensyarah pada masa akan datang. Hasil analisis kajian berdasarkan objektif ketiga ialah mengkaji universiti awam yang paling menjadi pilihan pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam kursus berkaitan geosains. Carta PAI menunjukkan hasil analisis jumlah peratusan pelajar geosains mengikut setiap institusi. Peratusan tertinggi bagi pelajar geosains di Malaysia ialah Universiti Malaysia Kelantan, iaitu sebanyak 20%, merangkumi peratusan pelajar pada peringkat ijazah sarjana 21.83%, sarjana 11.11% dan doktor falsafah 10%. Peratusan yang kedua tertinggi ialah Universiti Kebangsaan Malaysia sebanyak 16%, merangkumi peratusan pelajar peringkat ijazah sarjana dan doktor falsafah. Peratusan yang ketiga tertinggi ialah Universiti Malaya sebanyak 15%, merangkumi peratusan pelajar ijazah sarjana 13.66%, pelajar sarjana 23.20%, pelajar doktor falsafah 30%. Terdapat dua universiti mempunyai peratusan yang sama, iaitu 13%. Universiti tersebut ialah Universiti Teknologi Petronas dan Universiti Malaysia Sabah. Universiti Teknologi Petronas mempunyai peratusan pelajar ijazah sarjana sebanyak 14.52%. Peratusan pelajar sarjana dan doktor falsafah tidak dinyatakan. Peratusan yang kedua terendah ialah Universiti Sains Malaysia sebanyak 12% yang merangkumi peratusan pelajar ijazah sarjana 10.75%, pelajar sarjana 7.20% dan pelajar doktor falsafah 31.33%. Peratusan yang paling rendah ialah Universiti Malaysia Terengganu sebanyak 11% kerana peratusan pelajar ijazah sarjana 9.89%, peratusan pelajar sarjana 31.75%, peratusan pelajar doktor falsafah 6.67%. Objektif ketiga berjaya dicapai. Okey, baiklah, di sini kami paparkan poster yang telah kami hasilkan berkaitan tajuk kami, iaitu analisis bilangan pelajar dan pensyarah geologi di Malaysia. Jadi kami telah kumpulkan maklumat dari universiti awam yang menyediakan jurusan geologi, iaitu Universiti Malaysia Sabah, Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Teknologi Petronas, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Kelantan dan Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri. Baiklah, bagi objektif kami yang pertama, iaitu menganalisis bilangan pelajar dan pensyarah geologi di Universiti Awam di Malaysia, kami telah mentafsirkan data melalui carta BA dan kami dapati di sini Universiti Malaysia Kelantan mempunyai bilangan pelajar dan pensyarah yang paling tinggi.
Okey, bagi objektif kami yang kedua iaitu mengkaji tahun pencen pensyarah untuk mengetahui peluang pekerjaan pensyarah pada masa akan datang. Jadi kami telah mentafsirkan data menggunakan histogram dan di sini kami dapati kaki tangan akademik bersara paling tinggi adalah pada tahun 2045 hingga 2049. Okey, bagi objektif kami yang ketiga iaitu mengkaji universiti awam yang paling menjadi pilihan pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam kursus geologi, dan kami telah menggunakan carta pi untuk mentafsirkan data, dan di sini kami dapati Universiti Malaysia Kelantan mempunyai peratusan pelajar yang paling tinggi iaitu sebanyak 20%, dan Universiti Malaysia Terengganu mempunyai peratusan pelajar yang paling rendah iaitu sebanyak 11%. Bagi sesi perbincangan pertama, kami membentuk kumpulan melalui kumpulan WhatsApp. Kami mengumpulkan segala data dan analisis kami untuk memudahkan kami membuat laporan akhir dan juga kertas kerja. Bagi perbincangan kedua, kami mengadakan perjumpaan bersemuka dengan pensyarah bagi membincangkan kesesuaian tajuk kami yang dipilih. Bagi perbincangan ketiga, kami mengadakan pembahagian tugas secara online iaitu perjumpaan melalui Google Meet. Kami memastikan agar tugas yang dibahagikan secara sama rata dan segala permasalahan telah dibincangkan melalui Google Meet tersebut. Perbincangan keempat pula, kami mengadakan perjumpaan bersemuka dengan pensyarah buat kali kedua. Hal ini untuk kami membincangkan segala masalah pengumpulan data kami dan meminta nasihat pensyarah kami. Perbincangan kelima pula, kami mengadakan perbincangan sekali lagi untuk membuat video dan juga poster. Kami berbincang bagaimana untuk menghasilkan video dan poster yang menarik dan juga sesuai untuk kami persembahkan data kami.